Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haziq Aikal bin Wan Huzaini daripada Diploma Syariah Islamiah KSD 2105011015. Pada hari ini saya ingin membincangkan mengenai Undang-Undang Malaysia. Okey, apa itu undang-undang? Terdapat berbagai definisi undang-undang yang telah diberikan oleh ahli falsafah terkenal, antaranya Austin. Pendapatnya adalah perintah yang dikeluarkan oleh satu badan yang berkuasa untuk orang-orang biasa dan dikuatkuasa melalui hukuman. Bagi pendapat Salmon, satu badan yang mengandungi prinsip-prinsip yang diperakui dan digunakan oleh sesebuah negara dalam pentadbiran keadilannya. Atau dengan kata lain, undang-undang adalah peraturan yang diperakui dan dikuatkuasakan oleh mahkamah. Okey, bagi Hobbes, pendapatnya adalah undang-undang adalah yang kaedah perlakuan, iaitu rules of conduct, yang obligation, iaitu yang patut dipatuhi, yang bersifat mendesak atau memaksa. Manakala bagi Kamus Black, pendapatnya adalah undang-undang adalah yang diperturunkan, diperintah atau dinyatakan. Satu peraturan atau metod yang mana fenomena atau perbuatannya saling berganding antara satu sama lain, yang mana ia perlu dipatuhi atau diikuti oleh rakyat tertakluk kepada hukuman atau kesan-kesannya. Sebenarnya mendefinisi undang-undang adalah seperti suatu cerita mengenai beberapa orang buta yang cuba menggambarkan seekor gajah yang belum pernah ditemui atau didengar. Olehnya demikian, berbagai tafsiran boleh didapati dari setiap orang yang mempunyai pendirian, kefahaman yang berlainan. Maka berdasarkan yang tersebut, undang-undang bukan sesuatu yang mudah hendak ditakrifkan. Apa yang pasti ialah kita bertembung dengan undang-undang setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita meletakkan kereta di garisan kuning, atau jika kita tidak memakai tali keledar, kita akan disaman. Dan jika kita bersetuju membeli atau barang dan kemudiannya enggan membuat bayaran, kita akan dipertanggungjawabkan oleh undang-undang untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian. Akibat kerugian kita itu, undang-undang bukanlah hanya satu senarai yang perlu dipatuhi. Ia juga dilihat sebagai alat pengawalan sosial dan boleh dimanipulasikan untuk kepentingan kumpulan tertentu. Jadi, persoalan apa itu undang-undang? Undang-undang boleh dijawab mengikut peringkat dan dalam konteks. Dalam bab ini, kita akan melihat kepada kepelbagaian sifat undang-undang. Seterusnya, saya ingin menerangkan fungsi-fungsi undang-undang. Undang-undang adalah satu cara mengawal masyarakat, iaitu ia digunakan untuk mengawal tindakan ahli-ahli masyarakat. Bagi kawalan pula, dilaksanakan dengan cara-cara yang jelas. Undang-undang jenayah bertindak sebagai mengawal tindakan-tindakan antisosial, di mana jika berlaku sesuatu perkara yang melanggar undang-undang jenayah, orang itu akan dihukum. Orang itu memang akan dihukum. Ada juga undang-undang yang lebih lembut, di mana ia tidak menghukum seperti undang-undang jenayah. Misalnya, jika A secara cuai semasa menjalankan tugasnya terpotong dari seorang kanak-kanak, undang-undang akan dipertanggungjawabkan untuk membayar pampasan kepada kanak-kanak yang dicederakan itu. Di sini, undang-undang tidak menghukum secara terus, tetapi masih melibatkan kos atau bayaran di mana ia memaksakan seseorang itu supaya bertanggungjawab ke atas perbuatannya dengan undang-undang seperti ini. Undang-undang seperti ini, individu akan lebih berhati-hati dan bertindak tanduknya dengan
masyarakat supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Undang-undang juga menyediakan struktur peraturan yang membolehkan orang menjalankan pagi perniagaan. Misalnya, undang-undang syarikat memastikan orang yang hendak berniaga mengasingkan dirinya dari perniagaannya itu kerana jika perniagaan itu tidak menghasilkan keuntungan atau menjadi bankrupt. Syarikat itu saja yang bertanggungjawab menjelaskan hutang dan bukan individu dalam syarikat tersebut. Undang-undang juga dia dilihat sebagai alat mengawal atau mengatur masyarakat. Ini dapat dilihat dalam undang-undang perlembagaan yang mana ia mengatur dan menentukan fungsi-fungsi institusi atau organisasi kerajaan dalam sesebuah negara. Ia juga mempengaruhi perbuatan atau tindakan masyarakat dengan memperuntukkan peraturan pembayaran cukai, dan dengan cukai ini ia dapat pula memperuntukkan bantuan kepada masyarakat yang tidak berkemampuan melalui Undang-Undang Kebajikan Sosial. Seterusnya, undang-undang dan moral atau kesusilaan. Saya nak terangkan mengenai ini. Undang-undang juga dilihat sebagai penguatkuasa moral atau akhlak. J. Stuart Mill, seorang ahli falsafah di abad ke-19, mengakui bahawa adalah tidak wajar undang-undang terlibat dengan perbuatan moral kecuali perbuatan itu mengganggu hak orang lain. Cara ini juga dipanggil utilitarianism yang menitik beratkan hak individu sebagai kepentingan utama undang-undang. Undang-undang ini ia tidak boleh menghalang pelaksanaan hak asasi individu untuk membuat pilihan bebas tanpa good cause atau sebab yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan good cause ni? Yang dimaksudkan dengan good cause ni ialah asalkan tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang berkenaan. Ini bermakna undang-undang boleh digunakan ke atas individu secara paksa jika ia mendatangkan kebaikan kepada orang itu. Seterusnya, bagi teori J. Stuart Mill ini menegaskan lagi bahawa undang-undang tidak boleh memaksa pegang soal ke atas rakyat kecuali jika perbuatan itu akan mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Misalnya, undang-undang berkenaan dengan pemakaian tali keledar ataupun penyelundup dadah. Teori John Stuart Mill ini ditentang oleh Lord Devlin dan Sir James Stephen. Kata Lord Devlin, the suppression of vice is as much the law business as the suppression of subversive activities. Menurut Lord Devlin, J. Stuart Mill selalu mementingkan hak individu, dan jika individu membuat sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, maka tidak perlu ada kawalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amir Hazi bin Azhan dari Diploma Syariah Islamiah semester yang kedua. Sebelum saya memulakan agenda saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Wan Hazi Aikal bin Wan Huzaini, kerana telah memberikan sedikit sebanyak penerangan tentang topik ini. Baiklah, saya akan meneruskan lagi berkaitan topik kami, iaitu pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia. Topik yang seterusnya adalah teori undang-undang semula jadi atau natural law theories. Ahli falsafah teori undang-undang semula jadi ini percaya bahawa undang-undang ini diasaskan di atas satu faktor luaran yang tidak berubah-ubah yang mungkin daripada peraturan moral atau agama atau pemikiran logik dan akal. Teori ini mengatakan bahawa setiap undang-undang mesti mempunyai elemen semula jadinya. Undang-undang yang bertentangan dengan prinsip atau elemen semula jadi ini bukanlah undang-undang. Antara ahli falsafah yang percaya kepada teori ini ialah Saint Thomas Aquinas. Selain itu juga, undang-undang ini juga perlu memenuhi keperluan logik dan akal. Misalnya,
Satu sistem perundangan yang berasaskan kebajikan untuk rakyat menunjukkan ia berlandaskan landasan yang betul. Jika sistem perundangan diasaskan untuk kepentingan individu seseorang atau seorang diktator, ia tidak dapat diterima secara logik oleh masyarakat umum. Teori ini juga melihat hubungan undang-undang dan moral itu dengan melihat kepada struktur undang-undang itu sendiri. Jika undang-undang itu tidak bermoral dan masih dikenali sebagai undang-undang, maka ia tidak boleh dipanggil sistem perundangan. Jika dalam sesuatu sistem perundangan itu, rakyat tidak diberitahu mengenai apa itu undang-undang atau diadili secara terpilih, maka sistem perundangan itu dianggap tidak adil. Adalah dihujahkan bahawa dalam sistem seperti itu, ia bukan lagi diiktiraf sebagai sistem perundangan dan undang-undangnya bukan lagi undang-undang. Baiklah, kita akan meneruskan lagi tentang topik seterusnya, iaitu teori undang-undang moden. Teori undang-undang moden ini terbahagi kepada dua, iaitu legal realism dan teori feminis. Yang pertama ialah legal realism. Apakah itu legal realism? Legal realism atau kebenaran perundangan mendapat idea dari orang yang mengamal undang-undang seperti peguam dan hakim. Antara mereka ialah Frank Jerome, Oliver Wendell Holmes dan Carol Llewellyn. Mereka mempunyai sikap praktikal terhadap undang-undang. Mereka tidak berminat sama ada undang-undang mempunyai elemen moral atau tidak, tetapi melihat kepada kesan sebenar sistem perundangan kepada kehidupan. Mereka menolak idea bahawa undang-undang adalah terdiri daripada sistem peraturan yang terbentuk dalam sesuatu keadaan. Apa yang penting bagi mereka ialah bagaimana sesuatu mahkamah memutuskan sesuatu kes. Realism adalah penting kerana ia mementingkan elemen kemanusiaan dalam undang-undang dan cuba mengeluarkan undang-undang dari konteksnya. Ia juga memberi kelonggaran kepada hakim bahawa dalam membuat keputusan, mereka boleh menggunakan budi bicara mereka. Ia juga menekankan kepentingan elemen sosial dan ekonomi sebagai dalam undang-undang. Yang kedua adalah teori feminis. Apakah itu teori feminis? Teori feminis ini ialah kesemua teori yang telah kita lihat adalah teori yang diasaskan dan dikembangkan oleh kaum lelaki. Oleh yang demikian, undang-undang juga tidak lari dari pengaruh kaum lelaki dan ini memberi kesan kepada undang-undang yang sedia ada. Tugas utama pemikir feminis ialah menunjukkan kelemahan undang-undang yang sedia ada dan bagaimana ia begitu berat sebelah kerana menyebelahi kaum lelaki. Mereka percaya bahawa undang-undang digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi golongan wanita. Pemikir-pemikir hak wanita ini telah banyak membantu mengurangkan diskriminasi terhadap kaum wanita dalam undang-undang. Pengiktirafan gangguan seksual, keganasan rumah tangga adalah antara kesan dari pengaruh kumpulan ini. Kritikan terhadap kumpulan ini ialah mereka melihat undang-undang sebagai produk pemikiran kaum lelaki. Dan bagi mereka, undang-undang adalah alat untuk memperkukuhkan sesuatu budaya atau kumpulan yang dominan dalam sesebuah masyarakat. Jika ini berlaku, maka undang-undang itu adalah alat untuk menekan atau menganiaya. Mereka cuba merungkaikan garis panduan teori perundangan yang telah lama terbina. Apa yang mereka gagal buat ialah menggantikan teori lama ini dengan sesuatu yang lain. Walaupun dikritik, pemikir feminis banyak memberikan sumbangan, iaitu undang-undang adalah dicipta dan ia sebenarnya adalah institusi kaum lelaki. Isi dan struktur undang-undang seperti benar, adil, natural boleh dipersoalkan. Kita akan pergi satu topik seterusnya, iaitu klasifikasi undang-undang. Di bawah undang-undang terdapat dua bahagian, iaitu sekular dan syariah. Di bawah sekular dan syariah terdapat tiga undang-undang di bawahnya. Antaranya ialah undang-undang awam, undang-undang antarabangsa dan undang-undang persendirian. Di bawah undang-undang awam terdapat 4 bahagian, iaitu perlembagaan, industri, jenayah dan pentadbiran. Manakala di bawah undang-undang antarabangsa terdapat 2 bahagian, iaitu antarabangsa awam dan antarabangsa persendirian.
Akhir sekali ialah undang-undang persendirian terdapat 3 bahagian di bawahnya, iaitu kontrak, tort dan amanah. Yang seterusnya adalah berkaitan undang-undang syariah dan sekular. Undang-undang syariah ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah mengikut masa dan keadaan. Ia bersifat lengkap dan menjadi panduan kepada manusia. Manakala undang-undang sekular pula ialah undang-undang ciptaan manusia yang boleh dibuat, diubah dan dibatalkan pada bila-bila masa mengikut keperluan masyarakat. Bagi undang-undang awam pula ialah undang-undang yang mengawal hubungan antara individu dan negara. Ia boleh dibahagikan kepada undang-undang jenayah, perlembagaan, industri dan pentadbiran. Undang-undang antarabangsa pula ialah boleh ditafsirkan sebagai satu badan undang-undang yang mengandungi prinsip dan peraturan perlakuan yang membuatkan negara-negara di dunia berasa terikat untuk mematuhinya dan biasa dipatuhi dalam hubungan antara mereka. Ia boleh dibahagikan kepada 2, iaitu undang-undang antarabangsa, persendirian dan undang-undang antarabangsa awam. Bagi undang-undang persendirian pula, undang-undang ini berkenaan hak dan tanggungjawab seseorang individu dengan individu lain. Tujuan undang-undang ini ialah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang tercedera, membolehkan harta diambil semula dan menguatkuasakan tanggungjawab, kontrak dan amanah. Ia boleh dibahagikan kepada kontrak, tort dan amanah. Subtopik yang terakhir sekali ialah perbezaan di antara undang-undang sivil dan undang-undang jenayah. Oleh kerana kepada kebiasaannya di Malaysia, undang-undang sivil merujuk kepada undang-undang sekular, maka adalah penting menyatakan di sini bahawa undang-undang sivil sebenarnya ialah undang-undang persendirian dan berbeza dari undang-undang jenayah. Terdapat perbezaan yang ketara antara undang-undang sivil dan jenayah. Antaranya ialah, yang pertama, undang-undang sivil adalah mengenai hubungan antara individu dengan individu, sedangkan undang-undang jenayah adalah mengenai hubungan di antara individu dengan negara. Yang kedua pula ialah tindakan sivil boleh diambil oleh individu yang terlibat, sedangkan tindakan di bawah undang-undang jenayah hanya boleh diambil oleh pendakwa raya. Dan yang terakhir sekali ialah dari segi hukuman pula. Dari segi hukuman, kesalahan jenayah ialah hukuman denda, penjara atau rotan. Sedangkan di bawah undang-undang sivil, jika seseorang didapati bertanggungan, maka mahkamah boleh memerintahkan pihak yang bertanggungan membayar ganti rugi atau papasan. Baiklah, yang terakhir sekali ialah kesimpulan yang kami peroleh daripada bab ini ialah undang-undang bukan sesuatu yang mudah untuk ditakrifkan. Apa yang pasti ialah kita semua mestilah bertembung dengan undang-undang setiap hari dalam kehidupan kita. Contohnya, jika kita tidak memakai topi keledah dan tali pinggang ketika memandu sesuatu kenderaan, maka kita boleh dikenakan saman oleh pihak berkuasa. Undang-undang bukanlah hanya suatu senarai peraturan yang harus kita perlu patuhi. Ia juga dilihat sebagai alat kawalan sosial dan boleh dimanipulasikan untuk kepentingan pihak tertentu. Di sini, kita perlulah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh sesuatu pihak agar kita dapat membentuk diri kita lebih berdisiplin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.